Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, untuk penerangan seterusnya, saya akan memfokuskan kepada pengendalian sistem RLA di modul maklumat utama. Baik, di modul maklumat utama kita ada 4 submodul, dimulai dengan kod akaun, aliran tunai, biro jawatankuasa dan daftar program. Baik, kita mula dengan kod akaun, di mana kod akaun ni dia ada senarai kod yang kita telah tetapkan untuk mengklasifikasikan urus niaga mengikut kod akaun yang kesesuaian. Baik, di sini kalau kita lihat kod akaun ni kita boleh menambah ataupun kita boleh delete lah kalau kita dah tak perlukan lagi, kita boleh delete. Tapi saya nasihatkan supaya dikekalkan sebab mungkin transaksi yang tahun-tahun sebelum tu menggunakan kod tersebut dan diminta jangan di-delete sesuka hati tanpa melihat kepada kesan kepada rekod-rekod perakaunan yang telah kita gunakan pada tahun-tahun yang sebelumnya. Baik, kalau kita lihat di sini kod akaun dia ada kod siri 1 kita gunakan untuk aset, siri 2 20 kita gunakan untuk reserve dan reserve equity persatuan. 2101 ni kita lebih kepada liability. Kod siri 5 adalah berkenaan dengan hasil dan siri 6 adalah berkenaan dengan perbelanjaan. Baik, sebagai contoh saya menambah satu kod 60, katakanlah saya nak tambah satu kod baru 6025. Contoh perbelanjaan ini perbelanjaan baru contoh. Okey, kita boleh pilih header ni, tak perlu type, kita just select saja daripada sini. Katakanlah nature dia adalah perbelanjaan, subheader dia adalah perbelanjaan operasi. Nature jenis dia adalah debit. Dia tidak melibatkan operasi aliran tunai, tapi kalau jika untuk item ni dibelanjakan melibatkan tunai dan bank, dia ada melibatkan perbelanjaan operasi, katakan melibatkan operasi. Pembayaran ke atas operasi. Saya letak di sinilah, pilih di sini. Jadi dengan sendirinya dia akan auto lah bila kita ada urus niaga tunai itu dia akan melibatkan ni lah. Baik, bila kita dah pilih ni, dengan sendirinya sistemnya akan menyimpan. Tak perlu kita nak cari butang save sebab dia auto simpan. Okey, jika kita nak delete, okey, tuan-tuan boleh pergi ke kotak yang belah kiri sekali ni, select, dan dia akan highlight keseluruhan sel tersebut, row tersebut. Pergi ke keyboard, tekan butang delete. Dia akan tanya, you are about to delete one record, kita tekan yes. So, dengan sendirinya dia akan hilang lah. Okey, ini adalah berkenaan kod account. Ini penting, jadi supaya kita dapat faham kod-kod ni, kita boleh sesuaikan dengan apa aktiviti urus niaga yang dilaksanakan oleh kita punya organisasi lah. Okey. Yang kedua adalah berkenaan dengan aliran tunai. So, aliran tunai ini adalah item-item yang terlibat dalam pembentangan laporan penyata aliran tunai. Jadi kat sini kalau kita lihat nanti dekat aliran tunai dia ada aliran tunai operasi, pelaburan, pembiayaan dan di bawah sekali tu dia ada tunai dan setara tunai. Jadi dekat sini kita boleh tambah juga kalau kita nak tambah, katalah ada benda baru yang kita nak tambah, terimaan, katalah contoh saya nak buat tambahan kepada terimaan apa, contoh terimaan okey, contoh kalau kita dah buat 13 terimaan baru contoh okay. Kita boleh pilih lah kat sini tambah operasi. Tapi saya merasakan maklumat yang di atas ni sudah lengkap, tak perlu ditambah lah. Kalau kita nak menggunakan yang baru, kita kena setting barulah. Tapi memandangkan yang maklumat yang di sini sudah agak lengkap, saya cadangkan tidak perlu diubah apa-apa di bahagian kolom aliran tunai ini. Jadi kalau katalah
kita tak ada apa-apa nak tambah, kita boleh delete di sini. Okay. Sedangkan sebab yang ni almost dah complete dari segi pelaporan melibatkan aliran tunai dalam pembentangan perakaunan nanti. Seterusnya adalah jawatan kuasa. Kita boleh lihat kat sini ada beberapa biro. Kalau katalah jabatan ataupun organisasi tuan-tuan perempuan, ada biro-biro yang kita nak tambah. Kita boleh tambahlah, katalah kita nak tambah biro khas. Biro khas. Kita tambah. Tapi kalau tak perlu, kita sebab ni bila kita pilih nanti dekat sini dia akan menjadi satu drop down untuk masa kita buat pendaftaran program nanti. Okey, jadi kalau kita perlu penambahan, kita tambah di sinilah. Dan dia automatically bila kita tambah, dia akan tambah lagi kotak baru yang ada bintang ni, dan kita boleh tambah lagi lah. Jika tak perlu, kita boleh delete. Kita klik sini, tekan delete. Tekan sini, dia akan delete. Okay, baik, bila kita pergi ke daftar program, yang ni pun sama. Kita pergi ke bawah sekali, kita tengok ada ruangan kosong yang baru ni, kita boleh tambah ada kod-kod yang kita nak gunakan untuk pendaftaran aktiviti barulah yang kita nak gunakan. Jadi contoh ada kat sini dah 0028. Sebab kat sini daftar program ini akan digunakan untuk menghasilkan satu laporan cost project. By project lah, kita akan nampak kat situ. Jadi kat sini kalau kita tambah katalah program baru. Jadi kita kat sini kita boleh pilih biro lah. Biro ni kita nampak yang tadi kita dah update tu, kita boleh pilih daripada sini. Jadi kita tak perlu type. Jadi kita boleh selesaikan bahagian maklumat utama ni lah untuk perakaunan maklumat utama untuk pendaftaran rekod-rekod perakaunan untuk kemaskinitas saksi nanti. Okey, jadi sekadar tu untuk modul maklumat utama. Okey.